Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah semua sahabat-sahabat Facebook kita, pada malam ni kita mengadakan pertama kalinya FB Live. Kalau tadi kita buat FB YouTube, sekarang kita buat FB Live, dan saya rasa ini kali pertama saya buat FB Live atas banyak permintaan. Maklumlah, dah lama kita duk perintah pergerakan kawalan pergerakan sekarang ni. Dan alhamdulillah kita dapat bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dahulu dengan baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selalu kita menyebut perkataan ataupun lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi Allah mempunyai satu sifat Maha Pemurah, mengasihani, ya, yang Maha menyayangi, mengasihan. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat pengasih, penyayang, maka kita juga perlu menjadikan diri kita ini mempunyai sifat ataupun saling berkasih sayang. Sebab kadang-kadang perasaan kasih sayang ini dia datang dan dia pergi. Kadang-kadang dia boleh bertukar di antara perasaan kasih bertukar kepada perasaan benci. Dan bila datang sifat kebencian itu, seolah-olah kita sudah tidak mengenali orang yang pernah kita kasih. Yang inilah satu perkara yang berlaku dalam setengah daripada kita. Waktu berkasih sayang hari itu, subhanallah, masya Allah, hebat. Apa yang tak dikongsi bersama? Ikan kongsi bersama, kereta kongsi, motor kongsi. Ya, kalau duduk rumah sewa tu, saya agak baju pun kongsi, seluar pun kongsi, selap-selap seluar dalam pun kongsi remaknya. Tetapi perkongsian kasih sayang, perkongsian begitu ngam sekali itu. Bila berlaku sesuatu krisis, berlaku sesuatu perkara, dia bertukar. Jadi benci pula. Seolah-olah macam tak pernah kenal. Padahal dulu pergi umrah sekali, duduk sebelah sit. Tetapi bila ada satu pertikaian, sekarang ni jumpa pun tak bercakap. Kalau berselisih bau pun buat macam tak kenal. Kenapa yang jadi macam itu? Di mana kenangan sewaktu kita berkasih sayang dulu? Kenapa hari ini bila datang satu perasaan benci wujud dalam diri kita, kira benci betul-betul, sampai putus silaturahim? Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. La yadkhul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Sedangkan menyambung silaturahim ini disuruh di dalam agama kita. Bukan perkara main-main, tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut berkali-kali tentang silaturahim di dalam Al-Quran. Ya, Nabi sebut kepada kita, wasilul arham, disuruh menyambung silaturahim. Kenapa saya kata silaturahim bukan satu benda yang kecil? Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, perkataan ittaqullah kadang-kadang disambung dengan perkataan takutlah kamu kepada rahim, jagalah kamu tentang arham. Ya, seperti yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah An-Nisa misalnya. Ataupun Nabi menyebutkan tentang perasaan kasih sayang ini sebagai satu syarat kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu
tinggal saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Bila sebut tentang sifat iman itu, kesempurnaan itu, letaknya terhadap kesempurnaannya letaknya terhadap kasih sayang kita. Takkan kita berani sangat untuk memutuskan silaturahim. Sedang penonton yang saya hormati, kita bercakap tentang kasih sayang hari ini. Kenapa saya bercakap tentang kasih sayang sebagai tajuk FB Live kita pada kali ini? Sebab daripada kasih sayang inilah tuan-tuan lahirnya manusia. Kita lahir daripada kasih sayang mak bapak kita. Daripada kasih sayang mak ayah kita, maka lahirlah kita. Kalau kita lahir daripada proses kasih sayang, kenapa kita sekarang nak membenci di antara satu sama lain? Yang kedua, kenapa saya melihat kasih sayang ini begitu besar? Sebab kekuatan sesuatu bangsa, kekuatan sesuatu umat letaknya pada tahap kasih sayang itu. Bila umat itu kuat kasih sayangnya, maka kasih sayang itu akan menguatkan sesuatu bangsa. Malah agama kita menjadi kuat. Menjadi kuat kerana apa? Kerana kasih sayang yang Nabi gambarkan seperti sebuah bangunan. Kita ni tuan-tuan adalah perumpamaan kalbunian, macam suatu bangunan yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Apabila telah wujud perasaan benci-membenci, maka bangunan yang kita bina tadi tidak menjadi cantik, tidak menjadi kukuh, kerana ada lubang-lubang, kerana ada kelonggaran-kelonggaran di satu-satu tempat. Maka apabila sudah hilang sifat kasih sayang, dia akan bertukar kepada sifat dengki, sifat benci, sifat nak bergaduh, dan sampai pada satu tahap sifat nak membunuh. Dan pada masa itu sudah dirasakan halal pula untuk membunuh. Itu dah biasa dah. Kalau setakat mengumpat, memfitnah, itu dah jadi biasa pula dah. Malah lebih malang lagi dianggap perbuatan itu sebagai perbuatan yang halal. Ya, kalau dikatakan dah benci itu, mengumpat pun dah dikatakan halal dah. Menggelarkan dengan gelaran yang tak elok pun dah dianggap sebagai satu benda yang tak kisah dah. Dia tak jadi apa masalah lah. Menggelarkan dengan gelaran yang buruk sampai pada satu tahap mendoakan pada benda yang tak elok pun dah jadi elok dah pada masa itu. Sampaikan baca Yasin pun bukan lagi baca Yasin untuk dapat kebaikan. Baca Yasin tu pula untuk jadi benda yang tak elok. Minta mati lah. Seolah-olah Yasin ni diturunkan nak bagi orang susah pula. Sedangkan Yasin itu diturunkan untuk hudalin nas, menjadi petunjuk kepada manusia. Ya, bila kita sebut tentang kasih sayang bertukar kepada sifat benci ini, rumah tangga akan jadi porak-peranda. Ya, rumah tangga yang dibina dengan kasih sayang, dengan perasaan cinta, akan mengakibatkan rumah tangga berantakan. Dan masalah yang besar yang akan timbul ialah bila berlaku pergaduhan, ialah perceraian. Yang kadang-kadang perceraian bukan setakat bercerai itu mendatangkan pergaduhan di antara suami dan isteri sahaja, tetapi lebih besar melibatkan kedua-dua belah keluarga. Satu benda yang kita kadang-kadang tak dapat jangka, pergaduhan satu suami isteri, satu pasang suami isteri, dia melibatkan beberapa keturunan, beberapa generasi selepas itu pula, hanya kerana kes perceraian, pergaduhan yang membawa kepada sifat benci-membenci dan saling kutuk-mengutuk di antara satu sama lain. Tuan-tuan yang saya hormati, jadi bagaimana kita nak datangkan perasaan kasih sayang? Yang pertama, datangkan perasaan kasih sayang dalam jiwa kita sesama manusia, hatta kepada binatang sekalipun. Datangkan perasaan itu sebab ianya datang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini adalah perintah daripada Allah.
Bila Allah kata berkasih sayang, maka berkasih sayang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Jangan kita benci-membenci. Dalam surah Al-Hujurat Allah Ta'ala sebut, jangan kita marah-marah, jangan kita benci-benci, jangan kita belakang-membelakang di antara satu sama lain. Ingat, dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau datang perintah daripada Allah, kenapa tak boleh taat? Kita boleh taat sembahyang isyak tadi 4 rakaat. Tak ada siapa yang buat sembahyang isyak 3 rakaat. Kita buat 4. Kenapa? Sebab Allah perintahkan 4. Kalau demikian kita boleh taat sembahyang isyak itu 4 rakaat. Allah juga memerintahkan kita supaya kita ini menjaga silaturahim, menjaga kasih sayang. Jangan kita memutuskan apa yang telah diperintahkan Allah untuk kita sambung. Kenapa kita hari ini berani memutuskan silaturahim? Yang kedua, bagaimana kita nak memupuk sifat kasih sayang ini? Sifat kasih sayang ini kita boleh pupuk sebab dia datang daripada hati kita. Setiap manusia ni mesti ada perasaan kasih sayang. Sebab Allah campakkan fitrah. Kita panggil fitrah, naluri pada diri kita. Tak tahulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada sifat kasih sayang. Mesti ada. Cuma kita nak tunjuk atau kita tak mau tunjuk sifat kasih sayang itu. Kalau semua tu dah ada dalam diri kita. Dalam diri kita ni ada sifat marah, ada sifat cemburu, ada sifat suka, ada sifat benci. Sama ada kita nak besarkan sifat-sifat itu, atau kita nak padamkan sifat-sifat itu, ataupun kita nak tutup sifat-sifat itu. Semua orang ada sifat benci. Sama ada nak tunjuk ataupun tidak. Kalau dia tunjukkan benci dia, maka bencilah dia. Begitulah dengan sifat kasih sayang. Allah Ta'ala berikan kepada kita perasaan kasih sayang. Sama ada kita nak tunjukkan kasih sayang itu, ataupun kita tak nak tunjukkan kasih sayang itu. Jadi kalau Allah dah berikan kasih sayang kepada kita, sebar luaskan kasih sayang. Tunjukkan kasih sayang kita. Sebab itu di dalam agama kita diajar kepada kita tentang bagaimana kita nak menunjukkan kasih sayang kita. Mungkin dengan ziarah menziarah. Mungkin dengan sekarang salam. Dah tak boleh salam pula sekarang ni. Tak apalah, lepas ni kita salam biasa balik. Lepas selesai masalah COVID ni, salamlah macam biasa balik. Mungkin kita boleh saling mendoakan. Berapa ramai kita yang mendoakan? Sahabat-sahabat kita di hospital yang diuji dengan COVID-19 ini. Berapa ramai di kalangan kita yang doa, ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah. Sembuhkanlah mereka, ya Allah. Tunjukkan, zahirkan yang kita ini berkasih sayang. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita sakit, tak ada siapa ziarah kita. Bayangkan kalau kita sakit, tak ada siapa yang tengok kita. Itulah keadaan sekarang. Orang-orang yang diserang, orang yang diuji dengan wabak ni. Nak ziarah, tak boleh. Nak tengok, tak boleh duduk kuarantin sana. Kalaulah kata meninggal nanti, anak beranak saudara mara pun tak boleh uruskan jenazah dia. Bayangkan kita di tahap mereka. Tetapi mereka tahu, walaupun mereka keadaan macam itu, doa daripada kita sampai, doa daripada kita ni kita buat, mereka tahu tuan-tuan, sekurang-kurangnya perasaan keseronokan, perasaan tenang ada dalam jiwa mereka. Sebab kita hamparkan doa kepada mereka. Sidang penonton yang saya hormati. Yang ketiga, bagaimana kita nak pupukkan semangat kasih sayang dalam jiwa kita. Ingat bahawa tanda-tanda kesempurnaan iman, macam malam ni saya pakai kopiah putih, janggut pun dah banyak putih dah, duduk dalam COVID apa nama ni dah putih dah janggut saya ni pun. Kita ni tuan-tuan, bila sebut tentang kesempurnaan iman, kita selalu bayangkan janggut panjang, pakai serban, pakai jubah, tasbih pula 10 kaki. Oh, ini iman kuat tu. Itu kuat iman tu kan. Tak, bukan letak di situ iman. Nabi letak salah satu sifat imannya ialah, letaknya di antaranya ialah berkasih sayang. Cinta mencintai di antara satu sama lain. Kalau kita faham, kesempurnaan iman itu ialah jangan memutuskan silaturahim. Kita dengan adik-beradik kita pun
Kita dengan adik-beradik kita pun kadang-kadang kita putus silaturahim. Pernah berkongsi rahim yang sama, pernah makan daripada periuk yang sama, pernah makan daripada cerek air yang sama, malah pernah menyusu dengan susu ibu yang sama. Tapi bila dah jadi dewasa, kadang-kadang kita tak ambil berat pun tentang keluarga kita sendiri. Kasih sayang kita sendiri hilang, padahal kita pernah berkongsi rahim di dalam perut ibu kita. Dan yang paling saya rasa sedih, baru-baru ni tuan-tuan, ada seorang ibu yang menelefon saya. Dia dah terlantar di hospital lebih daripada 2 tahun. Dan dia kata pada saya, keinginan dia sekarang ialah dia nak anak dia datang tengok dia. Dia telefon anak dia tak pernah berangkat. Saya tanya dekat dia, anak makcik ni terasa apa? Tak tahulah ustaz apa yang dia terasa. Langsung tak peduli saya, tak tengok saya, tak jenguk saya, apa pun tidak. Saya nak ustaz, kalau boleh, satukanlah kami ustaz. Saya nak balik tak boleh, saya duduk di hospital. Saya harap dia datanglah jenguk. Saya kata pula, adik-beradik yang lain tak ajak ke dia, tak pujuk ke dia makcik? Dah ajak, dah pujuk, dia keras kepala, dia tak nak datang. Kalaulah makcik ada salah dengan dia, makcik minta maaf lah. Kalau terkasa bahasa ke, minta maaf. Tolonglah ustaz buat sembahyang hajat ke apa ke. Minta lembut hati anak makcik. Saya bila makcik tu cakap macam itu tuan-tuan, saya tersentuh. Seorang ibu boleh cakap, kalau makcik ada salah dengan dia, makcik minta maaf ustaz. Tak tahulah macam mana nak cakap dengan dia. Bayangkan seorang ibu tersekat-sekat dia bercakap dengan saya. Dia nak minta maaf kalau dia ada salah dengan anak dia sendiri. Tuan-tuan, seorang ibu boleh cakap macam itu. Sebab dia tak nak mati dalam keadaan dia putus silaturahim. Sebab dia tahu takkan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Kalau kita ada mak, kita ada bapa, gamak ke kita membiarkan mak kita terlantar, tak dipedulinya kita? Sampai ke hati kita membiarkan mak kita tu. Ada yang cakap pula, dah mak saya kasar dengan saya ustaz. Mak saya dulu, bapa saya dulu, mak saya dulu, semuanya dulu belaka. Yang sudah tu sudah. Yang sudah tu kita tak boleh campur balik dah. Kita akan berhadapan. Puas hati kita kalau mak kita mati dalam keadaan kita tak cium tangan dia, tak minta ampun pada dia. Puaskah hati kita kalau ayah kita meninggalkan kita buat selama-lamanya dalam keadaan kita tak menyambung silaturahim? Adakah kita bawa keegoan kita tu sampai bila-bila? Di mana sifat kasih sayang sebagai seorang anak terhadap dua ibu bapa dia? Tuan-tuan, kalau bapa kita, mak kita ni adalah buat salah, melantak dia lah, kita maafkanlah. Sudahlah, jangan duk simpan dalam hati. Saya terasa ustaz. Ya, saya faham terasa, tapi dia mak kita. Simpan sajalah, padam sajalah. Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Ambil ayat daripada surah Ali Imran tu. Letakkan sifat simpan marah tu dalam hati, maafkanlah dia. Itu yang terbaik kepada kita. Yang pentingnya ialah kita dengan mak kita, kita dengan ayah kita tidak memutuskan, tidak terputus kasih sayang. Kerana kasih sayang ini kita berharap, kerana kasih sayang inilah yang akan menemukan kita balik di dalam syurga. Seperti yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Tur. Ayat 26, Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana pertemuan mak bapak, pertemuan dengan zuriat-zuriatnya di dalam syurga. Boleh jumpa balik man salaha min abaihim.
akan jumpa balik orang-orang yang soleh di kalangan mak bapak mereka, wa zurriyatihim, dengan anak cucu mereka di dalam syurga. Jadi keinginan kasih sayang ini tuan-tuan bukan setakat dalam dunia. Akibat daripada kita berkasih sayang ini sampai ke dalam syurga. Bayangkan sampai dalam syurga dengan mak ayah kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Tetapi kalaulah kasih sayang ini terputus, saya bimbang. Kita takut kita tak boleh berjumpa balik di dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita telah berada pada fasa yang kedua. Selepas nisfu Syaban ni, kita dah nak masuk penghabis dah bulan Syaban ni. Dan selepas ini kita akan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak bukan setakat bulan puasa. Orang kita selalu sebut bulan puasa, tapi yang sebutnya ialah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Boleh ke Ustaz sebut bulan puasa? Boleh. Puasa sebutlah, tapi kita sebutlah bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni bukan saja ada puasa saja. Memang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Memang diwajibkan berpuasa, tetapi diwajibkan salah satunya ialah zakat fitrah di dalam bulan Ramadan. Kemudian datang pula ibadat-ibadat sunat yang lain. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya bulan Ramadan adalah bulan untuk mengajar kita tentang berkasih sayang. Pertama, cuba kita lihat ibadat puasa itu sendiri. Makanan banyak ni, tapi tak boleh makan. Time belum sampai. Dia mengajar kepada kita macam manalah orang yang tak ada makanan, macam manalah orang yang miskin, macam manalah orang yang susah, belapar dia. Begitulah ajaran dia, supaya kita ni ada sifat kasih pada dia orang. Macam mana nak bawa orang miskin ni keluar daripada kemiskinan? Macam mana penderitaan orang yang miskin, orang yang tidak ada wang? Sekarang kita ni pun lapar ni. Bayangkan mereka bukan setakat sebulan lapar dia. Satu. Yang kedua, unjuran untuk kita membayar zakat. Wajib kita bayar zakat fitrah untuk bantu orang. Mereka sama-sama bergembira pada hari raya, supaya mereka boleh seronok dalam bulan Ramadan. Sehingga dah dianjurkan kepada kita untuk menyediakan makanan berbuka puasa, dan diberikan pahala siapa yang makan makanan kita. Maka kita juga mendapat pahala yang besar atas apa yang kita sponsor. Tak kiralah iftar ke, more ke, waktu berbuka tu kita bagi kurma ke, bagi nasi ke apa ke. Subhanallah, 100 orang yang buka puasa, 100 pahala yang kita dapat. Cuba tengok di dalam bulan Ramadan. Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan bersedekah lebih laju daripada angin yang bertiup. Subhanallah. Sedekah itu apa? Bukankah sedekah itu salah satu faedahnya ialah mengubatkan penyakit kita? Nabi sebutkan dalam hadis, Nabi kata bersedekah itu ia mengubati penyakit. Wa'addadu maradikum bis sadaqah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Subhanallah. Bila kita faham tuan-tuan, rupa-rupanya sedekah ini boleh menyembuhkan penyakit. Kita hari ini bila sakit, tunggu sedekah. Bukan nak sedekah. Duk atas katil bini, siapa ada ambil. Cubalah ambil duit yang orang sedekah pada kita tu, sedekah balik pada orang. Kita sakit sekarang ni, cuba sedekah pada orang. Sedekah pada orang miskin, sedekah pada anak yatim, sedekah pada orang soleh, sedekah pada orang yang baik, sedekah pada asnaf. Mudah-mudahan dengan sedekah tadi orang doa, dan doa tadi mendatangkan mujarab atas doa dan menghilangkan penyakit kita.
Cuba tengok anjuran berkasih sayang di dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini puasa, Allah kasih pada kita. Orang perempuan yang datang uzur, tak payah puasa. Ibu yang menyusukan anak, tak payah puasa pun tak apa. Yang mengandung, tak payah puasa pun tak apa. Bukankah itu sifat kasih sayang Allah sendiri? Yang bekerja keras tu, angkat kayu balak, gajah pula sakit hari tu, tak dapat nak tarik kayu balak, dia pikul balak keluar hutan. Tak payah puasalah, kamu kerja keras, nanti kamu qada' lah lain. Kamu musafir, tak payah puasalah, nanti kamu qada' lah pada waktu lain. Subhanallah, Allah sendiri bersifat dengan sifat kasih sayang. Jadi kalau kita faham, puasa itu mengajar kita untuk menjadi seorang yang berkasih sayang. Jadi kita harap dalam bulan Ramadan nanti, janganlah kita mengekalkan sifat nak bergaduh, sifat nak membenci dan sebagainya. Kenapa saya cakap macam itu, tuan-tuan? Saya cakap macam itu sebab saya lihat dalam Facebook ini terlalu banyak dah sifat saling membenci, kutuk mengutuk. Kadang kawan ni cakap tak kena, terlebih cakap dah gaduh. Ya, saya pesan pada diri saya, ya, saya ni nak kata selebriti, tak adalah selebriti sangat. Tapi kalau saya berceramah, tak ada orang tengok saya, siapalah saya. Kalau saya buat ceramah, saya seorang je ceramah dia. Seorang je ceramah. Orang tak ada dalam masjid, di surau tak ada orang, di padang tak ada orang. Saya seorang-seorang je ceramah. Orang hendak aku tingkap, Ustaz Kazim tu dah gila ke apa ke? Gila orang cakap saya tu. Saya perlukan tuan-tuan untuk dengar ceramah saya, untuk mengikuti kuliah saya. Apatah lagi saya ni ke artis ke siapa ke lagilah. Sebab itu kalau boleh, saya kena kawal percakapan saya. Saya kena kawal apa yang saya nak cakap supaya saya tidak menyakiti hati orang lain. Bila orang lain dah terasa hati dengan saya, orang marah saya, payah, hilang kasih sayang. Itu yang tak nak. Bukan setakat hilang kasih sayang, silat-silat hari bulan, pintu rezeki kita pun tertutup. Kena cari pintu lain pula. Satu, kasih sayang pada orang. Jangan kita gunakan bahasa yang kesat, orang terasa. Dan yang kedua, bila kita terasa dengan orang yang menggunakan bahasa kesat pada kita, kita sebagai rakyat, warganet, nama dia netizen, dulu sebut citizen lah, sekarang netizen lah, kita pula janganlah doakan benda yang tak elok pada mereka pula. Ini sampai menyamakan dengan perkataan, menyamakan dengan binatang, sampai minta dia sambung dengan peti lah pun tak payahlah. Kita doakan supaya yang terbaik, insaf, dapat rezeki yang baik, pekerjaan yang baik, dan terlibat dengan misalnya kalau seni dan hiburan pun, seni dan hiburan yang halal dan yang baik. Kita tak nak kita bermusuh di antara satu sama lain. Sebab apa yang kita tulis ini akan disoal oleh Allah di hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut di hari kiamat tutup. Yang ni cakap. Ni dia ni tuan-tuan. Keyboard warrior. Ni dia ni. Yang ini yang akan bercakap. Saya teringat lagu Jamal Abdillah. Jari jemari ku tak berhaluan, hanya mengikut lentak hati dan perasaan. Nampak tuan-tuan? Jamal sebut jari-jari ni tak berhaluan. Ya, main cakap je, main tulis saja. Itu lagu Jamal Abdillah. Ada satu lagi tentang lagu jari juga. Jari-jariku sakit semua kerana bekerja hari-hari, membuat bakul dan raga buluh. Ibuku juga bersungguh-sungguh. Itu jari-jari sakit. Sakit duk buat raga buluh. Lagi bagus daripada kita duk menaik benda yang bukan-bukan. Biarlah sakit kita buat bakul, buat raga rotan.
Roga-raga bulu, biarlah sakit tangan pun, daripada tangan ini sakit di hari kiamat. Sebab kita menulis benda yang tak elok, mendoakan benda yang tak elok dengan tulisan-tulisan kita di media sosial. Sidang penonton yang saya hormati, yang saya kasihani, marilah kita datangkan sifat kasih sayang sesama kita. Saling mendoakan, hubungi balik yang mana dah putus silaturahim. Kita takut, tuan-tuan. Hari ni orang cakap tentang kiamat. Hari ni orang cakap tentang kematian yang begitu mudah. Mati dalam tidur. Penyakit yang datang tak ada ubat lagi setakat ni. Datang pula stroke yang tak boleh bercakap. Tak boleh nak bercakap. Nak minta maaf macam mana, tuan-tuan? Tangan lumpuh, lidah terbelit lidah. Nak minta maaf macam mana? Jadi sebelum saat itu sampai, saat kematian sampai, saat kiamat sampai, kalau kita ada pertelingkahan sesama dengan keluarga kita, marilah kita sambung silaturahim. Kalau selama ini kita ada membuatkan ibu kita, ayah kita hidup dalam keadaan sia-sia, kita sia-siakan mereka. Mereka masih hidup. Kita anggap mereka tak ada dalam keluarga kita. Tak di mana ceruk rantau pun kita tak tahu. Carilah mak, carilah ayah kita itu. Jangan kita pandang kecil benda itu. Saya teringat dulu bila saya ceramah dulu-dulu lah, tuan-tuan. Saya ceramah tu dalam CD zaman-zaman 90-an. Ada satu perempuan telefon saya, dia kata, "Ustaz, saya ada beli CD Ustaz." Ya. CD Ustaz tu buat kuliah maghrib. Ya. Apa masalah dia? "Ustaz, saya tengok dengan mak saya. Bila tengok rupa-rupanya abang saya ada dalam CD Ustaz. Dia dengar ceramah Ustaz. Apa masalahnya? Abang kami tu Ustaz dah lama tak balik kampung. Dah lama tak jenguk mak kami Ustaz. Dah lama tak jenguk kami Ustaz. Boleh tak nanti Ustaz sentuh-sentuh sikit Ustaz. Pasal abang kami dengar kuliah Ustaz." Tersandar saya, tuan-tuan. Macam mana kita boleh pergi dengar ceramah dalam masa yang sama kita tak peduli dengan mak ayah kita? Allahu Akbar. Yang ketiga, saya minta pada tuan-tuan, bersama dengan masyarakat kita, kita jangan putus silaturahim. Dan yang keempat, yang paling kita kena jaga, ini dia, tuan-tuan. Jaga-jaga, berhati-hati supaya jangan jadikan Facebook kita ini sebagai satu tempat untuk kita bergaduh, ya, di antara suami, di antara netizen. Tak sukalah saya tengok, tuan-tuan, kita bergaduh, ini bergaduh, maki hamun. Yang keempat, suami isteri, tolonglah jaga. Sebab ada yang tanya pada saya ni, macam mana Ustaz suami isteri dengan mak kandung? Jadi insya-Allah cerita suami isteri dengan mak kandung ini saya akan sentuh dalam siri Facebook kita yang lain. Pada malam ni saya hanya sentuh tentang silaturahim, kasih sayang. Cerita tentang bagaimana nak berhadapan dengan mak mertua, tanggungjawab mak, tanggungjawab kita terhadap mak mertua, tanggungjawab kita terhadap suami, isteri kita, mak mertua kita, mak kandung kita, pertelingkahan ni macam mana. InsyaAllah saya akan hurai dalam siri-siri FB yang lain. Di sini kita tengok macam-macam komen-komen yang dihantar kepada saya daripada Abdul Razak. Anak saya dulu berebut beli CD Ustaz. Okay? Daripada Sahariah Abu Samah, jangan jadikan Facebook sebagai tempat bergaduh. Ya, itu daripada Sahariah Abu Samah. Begitu juga daripada satu lagi sahabat kita, Nur Hayati Tahir. Ya, betul tu Ustaz, pesanan yang sangat bagus.
ataupun daripada Noi JB Zarina, silaturahim dan kasih sayang. Daripada Aswani, rindu nak dengar suara ustaz ni ceramah sambil berpantun dan sambil menyanyi. InsyaAllah kita akan buat pada malam ini, dan seterusnya setiap malam pada jam 9 malam kita akan mengadakan FB Live ini dengan tajuk yang berbeza-beza, dan tuan-tuan boleh terus berkongsi dengan saya, terus boleh berbicara, bersembang-sembang dengan saya. Dan pada malam besok kita akan mula membaca komen-komen, akan memberikan respon terhadap komen-komen tuan-tuan bermula jam 9 malam. Jadi saya ulang balik, bermula pada malam ini dan insya-Allah sehinggalah habis perintah kawalan pergerakan ini pada setiap malam. Jika tidak ada aral yang melintang, insya-Allah kita akan buatkan setiap malam jam 9 malam sebagai satu medium untuk tuan-tuan, dan dengan saya akan berbicara dalam pelbagai tajuk, bukan setakat tajuk suami isteri saja, kasih sayang saja. Kita akan buat tajuk tentang musibah, tentang COVID, tentang perubatan, tentang petua, dan macam-macam lagi tajuk yang akan kita bincangkan pada setiap malam. Dan tuan-tuan juga boleh berikan komen di sini ataupun cadangan apakah tajuk-tajuk yang sesuai untuk kita perbincangkan. InsyaAllah pada malam ini cuma adalah buat permulaan. Saya pun agak gabra tuan-tuan, tak pernah cakap dalam FB Live ni, ini pertama kali. Jadi kalau tersasar bercakap tu saya minta maaf. Mulai malam besok jangan lupa pukul 9 malam tuan-tuan temu janji dengan saya, macam-macam perkongsian dan tajuk yang akan kita bincangkan daripada masa ke semasa. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam besok jam 9 malam. Tajuknya apa pula? Tajuknya ialah musibah. Mudah-mudahan kita dapat perkongsian yang baik. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam besok dan malam seterusnya jam 9 malam insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.